ni sebab cikgu target semua orang boleh A nanti SPM matematik. Clearin A tak matematik SPM? Final year dah ada belum? Final year result dah dapat belum? Oh tak share kat cikgu. Share kat cikgu. Okey. Okey. Michelle dah dapat result belum? Dah cikgu. Michelle share dengan cikgu. Okey. Okey. Cikgu Amal Pitandas. Oh, okey. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita akan ada lagi 3 baki kelas untuk bulan 2 ni. Okey, kan 4 kelas macam cikgu bagi tahu, cikgu dah buat satu revision untuk graf jarak masa. Hari ni cikgu akan pergi kepada graf laju masa. Minggu depan cikgu masuk kepada set. Cikgu nampak ada yang hantar kertas dekat cikgu, dia tak tahu cara nak selesaikan set. Tak apa. Nanti cikgu akan tunjukkan. Sebenarnya untuk form 4 ramai yang risau bab hujah, pernyataan. Clearing risau tak bab tu? Tak risau? Mantap. Wan Farisha risau? Wan Farisha risau tak bab pernyataan? Orang kata bab pernyataan ni macam tentukan pernyataan ni benar ataupun palsu. Wan Farisha pernah dengar bab tu? Oh ya. Berry Lisa pernah dengar bab tu? Nyatakan pernyataan benar ataupun palsu. Pernah dengar? Bab tu betul dia masuk juga SPM tapi tak banyak. Jadi kalau kamu rasakan macam kamu lemah bab tu, tak apa, never mind. Orang Inggeris cakap never mind. Orang Melayu cakap tak ada masalah. Orang Sabah cakap tak ada masalah bah. Okey, jadi kita akan proceed kepada kelas kita untuk hari ini. Cikgu akan cuba terangkan sebab cikgu takut tak sempat. Sekarang dah pukul 8.43. Jadi untuk kelas kita pada malam ni, kalau apa-apa tak faham, bagi tahu cikgu terus semua. Boleh WhatsApp cikgu. Cikgu, saya sayanglah suara saya. Suara emas. Suara Siti Nurhaliza. Jadi kalau suara emas cikgu tak boleh nak buat apalah. Okey. Jadi WhatsApp cikgu kalau apa-apa penjelasan cikgu tak faham Okey, boleh cikgu teruskan ke semua? Hilang dah? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Okey, jadi yang kita nak belajar macam cikgu bagi tahu, cikgu refresh balik. Kita punya bab untuk nama bahasa Melayu dia kita panggil dia graf gerakan. Graf gerakan. Okey, dalam graf gerakan ni maksudnya apa? Maksudnya dia rekod satu pergerakan. Apa maksud satu pergerakan? Maksudnya bila orang cakap dia bergerak, dia mengalami perubahan tempat daripada satu tempat ke satu tempat. Contohnya contohnya dekat sini kita nak pergi daripada A dan kita nak pergi kepada B. Jadi dekat sini kita ada tempat A dan tempat B. Tak kisahlah A ni dia jadi rumah kita. Contoh kalau cikgu cakap A ni adalah rumah, house, home, rumah. B ni adalah school, sekolah. Jadi bila kita nak pergi daripada rumah nak pergi kepada sekolah, dia mengalami satu pergerakan. Maksudnya kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi bila kita bergerak dekat situ, dia ada rekod. Apa rekod dia? Rekod dia yang pertama adalah dengan kita memahami graf jarak masa. Dalam graf jarak masa yang kita belajar pada minggu lepas, kita akan dapat rekod tentang jarak. Maksudnya kita boleh tahu berapa jauh dia bergerak daripada A ke B. Kemudian kita boleh dapat rekod tentang masa. Kita boleh tahu rekod dia tentang masa berapa banyak, berapa lama. Dan dalam graf jarak masa kita ada rekod tentang laju. Jadi nota-nota tu simpan sebab dalam graf jarak masa 9 markah kertas 2.
Dan ada juga untuk soalan-soalan bahagian C masuk juga graf gerakan. Okey, jadi ini satu benda. Ini satu benda. Jarak masa. Bazil ingat lagi tak ni Bazil? Graf gerakan jarak masa ingat lagi tak? Ingat cikgu. Okey, bagus. Wan Farisha ingat lagi tak? Ingat cikgu. Okey, Clarin ingat Clarin? Okey, mantap. Okey, jadi untuk graf gerakan kita yang hari ini kita akan pergi kepada nota-nota kamu kena salin tau. Okey, yang kita nak pergi hari ini adalah laju masa. Laju masa. Okey, dalam graf laju masa, dia macam juga graf jarak masa. Kamu boleh dapat nilai jarak, nilai masa dengan nilai laju. Cumanya ekstra untuk graf laju masa ni dengan graf jarak masa ni dua-dua ada ekstra dia. Ekstra dia apa untuk graf jarak masa? Kamu boleh faham tentang arah pergerakan. Arah pergerakan. Ni yang special. Maksudnya dekat graf jarak masa special dia kamu boleh tahu tentang arah pergerakan tu. Okey, manakala dekat graf laju masa yang special dia kamu boleh tahu tentang acceleration dia, pecutan. Ataupun deceleration, pecutan. Maksudnya makin slow. Itu special untuk graf dia masing-masing. Untuk jarak, dekat graf jarak masa dengan laju masa, dua-dua boleh dapat. Masa dengan laju, dua-dua boleh dapat. Tapi yang specialnya, kalau dekat jarak masa, kita boleh tahu dia punya arah. Dan laju masa kita boleh tahu dia punya pecutan dan slow dia. Okey, hari ni kita pergi kepada laju masa. Okay, cikgu tak masuk lagi tau, baru intro tau. Kalau apa orang cakap, baru intro, baru gimmick. Okey, dalam graf laju masa, cikgu akan simpelkan penerangan cikgu. Cikgu akan buat satu graf macam biasa. Cikgu akan buat satu graf. Okey, ini adalah laju masa. Okey. Jadi dekat sini cikgu buat nilai laju 10, 20, 30. Laju cikgu pakai kilometer per jam. Masa cikgu pakai jam. Okey. Masa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ni kosong. Okey, jadi ini adalah baru paksi lah. Kamu jangan pening pula. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi daripada sini, pergi ke sini, lepas tu pergi ke sini. Okey. Okay, good. Okey, jadi dalam kita nak belajar cara nak baca pergerakan dia dekat sini kan. Ini laju, ini masa. Okey, macam cikgu bagi tahu, bila kita nak mula jawab soalan graf jarak masa ataupun laju masa, apa benda yang senang untuk kita buat? Kita kena buat satu indikator. Kita kena buat satu penanda. Kena buat tu penanda. Apa contoh penanda? Penanda ni tak payah kamu nak buat banyak-banyak. Contohnya dekat sini, cikgu buat ni A, B, C, D. Maksudnya bila cikgu nak faham sesuatu, cikgu terus buat penanda. Okey. Jadi sekarang cikgu akan terangkan tentang A ke B dulu. Tadi cikgu mention dalam graf laju masa, cikgu boleh dapatkan nilai jarak. Lepas tu, cikgu boleh dapatkan nilai masa. Lepas tu, nilai laju dan pecutan. Macam mana cikgu nak dapat tu? Okey, tengok laju masa, cikgu akan terangkan macam mana cikgu dapat 4 benda ni. Okey, A ke B. A ke B. Jadi dekat sini, cikgu akan terangkan dekat kamu daripada pergerakan A ke B. Untuk pergerakan A ke B, cikgu akan mulakan dengan laju. Cikgu akan mulakan dengan laju. Laju untuk A ke B, laju untuk A ke B, kamu kena tengok betul-betul. Laju daripada A pergi kepada B, kalau dekat A dia kosong. Dekat A dia kosong.
Cikgu tunjuk Laju dekat A dimula dengan 0 km per jam. Dekat B dia habis dengan 30 ni 30 km per jam. Jadi dekat sini bila kita nak baca dia punya nilai laju, maksudnya nilai laju kamu hanya boleh dapat dekat nilai yang tepat, kamu boleh dapat nilai dekat A dan nilai dekat B. Kalau kamu nak tengok dekat kita punya graf, dekat kita punya graf nilai laju tu, bila ada perubahan laju, dia ada nilai pecutan. Dia ada nilai pecutan. Macam mana kita nak dapatkan nilai pecutan? Nilai pecutan, maksudnya laju cikgu dah settle, cikgu dah bagi tahu. Okey, nilai pecutan, dia ada formula. Formula dia adalah perubahan laju, bahagi dengan masa. Maksudnya perubahan laju akhir tolak awal. Akhir kita dekat B 30, tolak awal kita dekat A 0, bahagi dengan masa. Masa kita kat mana? Masa kita A ke B. Masa kita B akhir tolak awal, B 2 tolak 0. 2 tolak 0. Okey, maksudnya ini adalah kita punya awal. Awal. Starting point. Start. Lepas tu ni adalah kita punya akhir. Kenapa? Sebab pergerakan sekarang yang cikgu cuba tafsir, yang cikgu cuba analisis adalah daripada A pergi kepada B. A menjadi yang awal, B menjadi yang akhir. Jadi bila cikgu nak dapatkan nilai laju, secara tepatnya dekat sini nilai laju kita boleh dapat dekat A kita adalah 0. Dan B, B kita dekat sini adalah 30 km per jam. Daripada B, kita boleh nampak anak panah tunjuk ke sini. Jadi 30 km per jam. Okey, cikgu nak tanya semua. Untuk laju jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham ke semua untuk laju? Okey, bagus. Okey, jadi untuk laju dah selesai. Untuk laju dah selesai. Okey, dan seterusnya untuk pecutan. Untuk pecutan. Kalau kamu tak faham, cikgu tunjuk masa dulu lah kot. Masa. Okey, masa kan. Cikgu nak tunjuk masa kan. Tengok semua. Masa. Akhir tolak awal. Akhir kita dekat B. B kita jatuh dekat 2. 2. Tolak dengan awal. A kita awal. Masa kita kat sini 0. 2 tolak 0. Jadi masa kita 2. Unit kita jam. 2 jam. Itu masa kita. Jadi nilai laju cikgu dah ajar cara nak dapat. Nilai masa cikgu dah ajar cara nak dapat. Kemudian dekat sini kita boleh dapatkan nilai pecutan. Pecutan dipakai formula. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Laju akhir kita 30, tolak laju awal kita 0, bahagi dengan masa. Masa kita 2. Jadi 30 tolak 0 dapat 30. 30 bahagi 2 kita dapat 15. Jadi pecutan kita 15. 15. Tapi unit dia, tengok betul-betul unit dia. Kilometer. Tengok unit dia kalau kamu tak nampak. Tak apa, cikgu tunjuk. Kilometer per jam -2. Ataupun dia boleh ditulis dalam keadaan kilometer per jam kuasa 2. Itu unit untuk laju. Jadi dekat sini, daripada pergerakan A ke B, cikgu dah ajar kamu untuk laju, untuk masa dan untuk pecutan. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak dapatkan dia punya jarak. Masa dah selesai, laju dah selesai, pecutan dah selesai, jarak. Macam mana cikgu nak dapatkan jarak? Jarak adalah pengiraan luas. Kalau cikgu pergi kepada A ke B, maksudnya dekat sini daripada A ke B, cikgu kena buat satu bentuk. Cikgu nak kena cari dia punya bentuk. Nampak tu cikgu ada bentuk segitiga. Jadi bentuk segitiga yang cikgu dapat dekat sini adalah yang paling tinggi
2. B ni ni A, ini B. Okey, masa belah bawah ni adalah 2. Nampak ni? Dia punya ni adalah 2. 0, 1, 2. Dan B ni yang tinggi ni dekat sini adalah nilai dia punya yang paling tinggi, iaitu laju dia paling tinggi 30. Ni 30. Ni 30. Jadi dekat sini 2, sini 30. Dia bentuk segitiga. Jadi kita pakai formula segitiga. 1/2 darab panjang. Panjang dia 30 darab lebar. Lebar dia 2. Jadi dekat sini kamu akan dapat 30. Kalau kamu nak tengok unit jarak dia apa, kamu pergi ke unit laju, tengok ni unit jarak dia, kilometer. Jadi dekat sini 30 kilometer. Ini adalah dia punya jarak. Ini dia punya laju. Ini dia punya pecutan. Ini dia punya masa. Okey, jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada B dan C. Cikgu tak faham lah, tak faham tak apa. Cikgu tunjuk kat B dengan C. Okey, kita pergi kepada B dan C. B pergi kepada C. Jadi bila cikgu pergi kepada B ke C, cikgu akan nampak laju dekat B, laju dekat B adalah 30 km per jam. Ini awal kita, ini adalah awal kita. Dan laju dekat C, ni C kita pun pergi ke tempat yang sama, 30 km per jam. Ini adalah akhir kita. Sebab apa awal dengan akhir? Huruf pertama awal, huruf kedua akhir. Habis dekat situ. Jadi kita pergi pula kepada masa. Ingat tu je, sama je step dia. B ke C, akhir tolak awal. C kita 4. C kita 4. Tolak awal. Awal kita kat B. B kita jatuh dekat 2. Jadi 4 tolak 2. Jadi masa kita jatuh dalam keadaan 2 jam. Tu cara dia. Okey. Jadi pecutan. Pecutan ataupun acceleration. Pecutan ada berlaku tak dekat sini? Bila kamu tengok, kalau kamu nak kira pun kamu kira je lah, cikgu ajar. Pecutan, laju akhir tolak laju awal. Cikgu ambil je dia punya formula. Ini formula tau, Salim. Laju akhir tolak laju awal. Laju akhir kita berapa? Laju akhir kita 30. Ambil 30. Ni ada dalam fizik. Tolak laju awal kita 30. Bahagi dengan masa. Masa kita 2. Jadi 30 tolak 30, kita dapat kosong. Bahagi dengan 2, jadi kita dapat kosong. 0 km per jam kuasa 2. Jadi bila kita nampak dia dekat sini, kosong, maksudnya kamu kena faham, tiada nilai pecutan yang berlaku. Maksudnya, pergerakan kereta tu dalam laju yang sama, iaitu 30. Berapa lama dia bergerak selama 30 km per jam? Ni masa, tengok masa dia 2 jam. Selama 2 jam, dia kekalkan laju dia selama 30 km per jam. Dia tak speed dan dia tak slow. Itu maksudnya bila kamu nampak, dia mendatar macam ni, dia tak ada nilai laju. Dia tak berhenti. Graf jarak masa dia berhenti. Tapi dekat graf laju masa, bila kamu nampak nilai dia straight, dia tak berhenti. Kenapa cikgu cakap dia tak berhenti? Laju B, dia ada nilai laju 30. C, dia ada nilai laju dia 30. Bila dia ada nilai laju, maksudnya kereta tu tengah bergerak. Bergerak berapa lama? Bergerak selama 2 jam. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey ke? Boleh. Okey, baik. Okey. Yang terakhir adalah nilai jarak. Jarak dia, kita tengok pula bentuk apa dia pakai. BC. Nampak ni? Dia bentuk segi 4. Jadi, BC, bawah kita ambil masa dia. Masa kita 2. Kalau kamu tak nampak ni, 4 tolak 2. Jadi, dekat sini kita dapat 2. Dan tinggi. Tinggi dia kita ambil point yang paling tinggi, iaitu 30. 30. Jadi, jarak dia kita dapat 30 darab 2. Kita dapat 60 km. Jadi dekat sinilah kita punya jarak. Yang ni tiada nilai. Okey.
Jelas ke setakat ni? Boleh ke semua? Clarin okey ke Clarin? Boleh faham? Okey, cikgu. Okey. Berry Lisa okey ke Berry Lisa? Okey. Michelle okey ke Michelle? Okey, cikgu. Mana? Nisa okey ke Nisa? Boleh faham? Okey, cikgu. Okey, untuk siapa-siapa yang tak faham, tak apa. Cikgu terangkan lagi sekali senang je. Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali cikgu akan ajar kamu pergerakan A ke B Okey, tengok pergerakan A ke B. Dalam graf laju masa, kamu boleh dapat 4 nilai. Apa 4 nilai tu? Okey, tengok kat bawah. Kamu boleh dapat nilai jarak, nilai masa, nilai laju, nilai pecutan. 4 nilai ni kamu boleh dapat dalam graf laju masa. Okey, sekarang kita nak analisis pergerakan A ke B. Kita nak study apa yang terjadi dekat pergerakan A ke B. Apa maksud pergerakan A ke B ni? Maksudnya starting kita start dekat A, B kita end dekat B. Maksudnya kita nak analisis pergerakan daripada A ke B. Oh, ni je pergerakan A ke B kita. Jadi dekat sini kita nak cari apa? Yang pertama cikgu cari nilai laju. Kenapa cikgu pilih nilai laju? Senang sahaja. Untuk kita dapatkan nilai laju, adalah kita hanya tengok kepada dia punya paksi Y. A kita jatuh dekat kosong. B jatuh dekat 30. Jadi kita dah dapat dah nilai laju. Sebenarnya bila kamu nampak perubahan antara nilai laju dekat start dia kosong dan dekat B dia 30, maksudnya kamu boleh terus faham. Bila ada perubahan laju, maksudnya ada berlaku makin pecutan. Maksudnya mungkin dia speed ataupun mungkin dia slow. Okey. Habis dah nilai laju. Kemudian kat sini, selesai nilai laju, cikgu cari pula nilai masa. Kenapa cikgu cari nilai masa? Cikgu cari nilai masa sebab senang. Cikgu hanya pergi kepada dia punya paksi X. Apa dua ni cikgu? Akhir tolak awal. Akhir kita dekat B, masa kita dekat B kita 2, masa kita dekat A kita kosong. Jadi 2 tolak kosong dapat 2 jam. Selesai. Okey, nilai pecutan. Habis dah nilai laju, masa kita pergi kepada nilai pecutan. Pecutan macam mana nak dapat? Formula ada. Ni formula dia. Laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Laju akhir tu apa? Ni 30. Kita dah dapat dah dekat atas. Jadi kita ambil nilai dia. Tolak laju awal kosong. Kita dah dapat dekat atas. Masukkan dalam formula 30 tolak kosong. Masa kita dah dapat dekat dia punya paksi X 2. Jadi kita masukkan dalam formula 30 tolak kosong dapat 30. Bahagi 2 kita dapat 15 kilometer per jam kuasa 2. Jadi hati-hati, nilai unit untuk laju dengan pecutan tak sama. Tengok unit untuk laju dan unit untuk pecutan. Dia ada J kuasa 2. Tapi dekat untuk laju ada J sahaja. Okey, habis dah. Jadi dekat situ cikgu dapat dia punya nilai pecutan. Apa maksud pecutan? Maksudnya kita speed. Kita press, pusing throttle motor tu. Ataupun kita tekan minyak. Tu maksudnya kita memecut. Okey, habis kat situ kita pergi kepada jarak. Jarak kita pakai luas bawah graf. Jadi kita nak cari luas bawah graf. Ini graf kita, ni graf kita yang cikgu pekatkan A ke B. Jadi luas kita ke bawah, nampak ni? Ke bawah. Cikgu bawa dia ke bawah. Cikgu bawa dia ke bawah. Jadi bila cikgu bawa dia ke bawah, cikgu akan nampak bentuk segitiga dekat situ. Jadi sebab itulah cikgu keluarkan bentuk segitiga. Sebab bila cikgu keluarkan bentuk segitiga, cikgu tahu formula luas untuk segitiga. Sebab tu cikgu pakai 1/2 darab panjang.
30 darab lebar dia 2. Jadi cikgu dapat 30. 30 nak tahu unit untuk jarak atau apa? Tengok kepada paksi Y ada kilometer. Jadi 30 kilometer. Jelas ke semua? A ke B boleh faham? Boleh cikgu. Jangan pening, pening. Sebab benda ni senang je. Okey, habis. Okey, cikgu akan terangkan B ke C. Cikgu akan terangkan daripada B ke C. Okey, untuk pergerakan daripada B ke C, cikgu nak nampakkan dekat kamu, B ni menjadi titik awal kita sekarang. C ni menjadi titik akhir kita sekarang. B ke C. Okey, jadi kita nak tengok nilai laju dia. Nilai laju B jatuh ke 30 juga. Nilai laju C jatuh ke 30 juga. Jadi laju dia sama. Bila laju dia sama, dia tak speed ataupun dia tak slow. Dia maintain. Tu maksud cikgu, dia tak pusing, dia tak tekan minyak ataupun dia tak angkat dia punya minyak. Dia kekal di tempat yang sama. Dia pakai laju yang sama. Macam tu. Okey. Masa apa 4 tolak 2 ni cikgu? Tengok kepada penjelasan cikgu, akhir tolak awal. Akhir kita C. Akhir kita C. Kenapa C tu 4 ni? C kita jatuh dekat 4. Tolak awal kita 2. Sebab itulah cikgu buat 4 tolak 2. Dapat 2 jam. Okey. Nilai pecutan. Cikgu tak percayalah ada nilai pecutan. Tak percayalah tak ada nilai pecutan. Tak ada, tak percaya, tak apa kamu buat pakai formula yang sama. Cikgu dah tunjuk dah formula dia. Pecutan akhir tolak pecutan awal, iaitu nilai dia sama, 30 tolak 30. Jadi 30 tolak 30 dapat kosong. Apa-apa bahagi dengan kosong dapat kosong. Sebab tu nilai pecutan dia 0 sifar. Okey, habis. Nilai jarak. Jarak adalah luas bawah graf. Jadi sekarang kita tengah cari jarak apa? B ke C. Jadi tengok ni, cikgu tarik dia. Okey, daripada B ke C. Nampak tu? Luas bawah graf. Okey, cikgu berhenti. Bila cikgu lorekkan ni, cikgu akan nampak dia bentuk rectangle. Sebab tu cikgu pakai jarak dia panjang darab lebar. Panjang dia 30, lebar dia 2. Jadi cikgu dapat 60. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Maksudnya kita boleh faham dia maintain dengan laju 30 km per jam selama berapa lama? Selama 2 jam sejauh 60 km. Jauh tu. 60 km dia travel dalam masa 2 jam dengan laju 30 km per jam. Untuk pergerakan A ke B, mendapat nilai perbezaan laju, maksudnya dekat sini dia ada speed. Dia speed 15 km per jam. 15 tu tak tinggi sangat, tapi nampak dia makin laju. 15 km per jam, berapa lama dia speed tu? Berapa lama dia speed? Dalam masa 2 jam. Dalam masa 2 jam. Berapa jauh dia speed? 30 km. Maksudnya dia pulas slow sampai dekat point B dia dah penat pulas, dia maintain dekat point C. Sampai C dia maintain. Okey, alright tak alright? Cikgu nak dengar suara sikit sampai sini, boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Macam ni Wan Farisha, boleh faham Wan Farisha? Boleh cikgu. Okey. Zarif boleh faham ke Zarif? Boleh cikgu. Okey, cikgu ada soalan. Cikgu, kalau dalam exam dia minta ke macam masa pecutan dengan laju, biasakan dia minta jarak atau ketahui laju seragam dia macam itulah. Oh, dia boleh minta. Dia boleh minta. Ni laju seragam, maksudnya laju seragam. Seragam tu maksudnya uniform. Dia maintain je. Dia minta jarak atau ketahui laju seragam dia macam itulah. Masa pecutan tu dia minta juga masa untuk dia pecut tu ni 2 jam ni.
2 jam. Okey, last. Last. Cikgu pergi kepada C ke D. Daripada C pergi kepada D. Okey, kita nak belajar pula. Kita nak analisis pula. Apa yang terjadi dekat C ke D? C ke D, nilai laju dia. Tengok. Laju. Laju awal dia apa? Laju awal dia. Awal dia C dan habis dia dekat D. C dia berapa? C dia 30. Maksudnya C dia 30 km per jam. Ini awal dia. Okey. D. D dia berapa? D dia dekat sini dia berbalik kepada 0 km per jam. Ini dah akhir dia. Okey. Kemudian tengok kepada masa. Awal tolak akhir juga. Akhir tolak awal. Akhir dia 5. 5 tolak 4. C tu jatuh dekat 4. 5 tolak 4. Jadi masa kita adalah dalam keadaan 1 jam. Dah dapat laju, dah dapat masa. Jadi dekat sini kita cari pula dia punya pecutan. Okey, pecutan. Pecutan tu macam mana? Perubahan nilai laju. Laju akhir. Dia tak berubah tau. Dia tak berubah tau. Formula dia tetap sama. Mentang-mentang dia ke bawah, ada orang ingat dia berubah. Tak. Dia pakai formula yang sama juga. Jadi kena ingat formula ni. Laju akhir kita berapa? Laju akhir kita 0. Tolak awal kita 30. Per dengan masa kita 1 jam. Jadi dekat sini kita akan dapat negatif 30 km per jam kuasa 2. Apa maksud negatif dekat situ? Negatif dekat situ bermaksud pecutan ni kamu tukar dia. Kamu tukar pecutan ni menjadi nyah pecutan. Okey, maksudnya apa? Dia makin slow. Dia makin slow. Kalau dekat sini kamu baca dia makin speed. Makin laju. Okey, habis kat situ. Berapa dia punya jarak? Okey, cikgu tengok C ke D, cikgu keluarkan dia punya segitiga. C 30 dan D masa dia 1 kan, ni 1. Jadi jarak dia pakai formula segitiga 1/2 darab panjang 30 darab lebar 1. Jadi dekat sini kita dapat 15 km. Itu sahaja. Sebenarnya kalau kamu faham macam mana cari nilai laju yang cikgu tunjuk dah tu. Cikgu senaraikan dah. Laju dah faham. Masa dah faham. Masa tu akhir tolak awal juga. Nyah pecutan ataupun pecutan bergantung kepada dia punya graf. Cikgu, saya tak faham sangat graf. Kalau tak faham sangat graf, kan nilai laju ni kamu dah keluarkan. C, awal dia 30, akhir dia 0. Maksudnya dia berlaku penurunan pada nilai laju. 0 ni maksudnya apa? Dia dah berhenti. Tiada nilai laju bermaksud dia berhenti. Okey. Jadi berapa jarak ni dia nyah pecutan tu? Berapa jarak dia makin slow? 15 km. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey ke semua? Cikgu. Ya? Boleh. Ya, Bazil. Kenapa? Bazil nak tanya soalan ke? Cikgu, boleh faham? Oh, boleh faham. Okey. Ni salin ambil gambar. Amar, macam mana Amar? Jelas ke Amar? Jelas, cikgu. Okey. Clarin, jelas ke Clarin? Jelas, cikgu. Okey. Anis Sofia, jelas ke Anis Sofia? Jelas, cikgu. Okey, habis. Inilah penerangan dia. Jadi, bila kamu boleh faham dah apa yang cikgu ajar. Cikgu ajar satu-satu ni tau. Nak dapat laju, nak dapat masa, nak dapat nyah pecutan, nak dapat jarak. 4 je tau benda. Nak dapat laju, masa, pecutan, jarak. Tengok ni, laju, masa, pecutan dan jarak. Okey, habis dekat situ. Okey, jadi
kita akan proceed kepada sesi latihan. Sebelum cikgu nak proceed kepada sesi latihan, selalu cikgu akan nampak yang orang selalu confuse. Yang orang selalu confuse. Apa yang dia terkeluar sikit daripada soalan? Apa? Kalau laju, kita pakai nilai dekat paksi Y. Kalau masa, kita pakai nilai dekat paksi X. Kalau nilai pecutan, nilai laju tadi dekat paksi Y. Ni paksi Y per paksi X. Tapi sampai kepada nilai jarak, orang jadi pening. Kenapa? Kenapa dia jadi pening? Okey, nilai jarak dia jadi pening sebab dia tak tahu formula. Dan cikgu nak kamu faham, nilai jarak adalah bergantung kepada bentuk. Nilai jarak bergantung kepada bentuk. Kenapa? Bila bentuk dia petak, bentuk petak lain formula luas dia. Formula luas, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, untuk segitiga, panjang darab lebar. Darab 1/2 ditambah. Trapezium, trapezium. Panjang pertama tambah panjang kedua dalam kurungan darab lebar darab 1/2. Okey, kita akan buat latihan mencari nilai jarak. Sebab apa? Sebab nilai jarak ramai yang confuse. Boleh ke kita akan proceed kepada mencari nilai jarak dulu? Baru kita pergi kepada analisis graf secara mendalam. Boleh ke kita proceed nilai jarak dulu? Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi untuk mencari nilai jarak, cikgu akan tunjukkan satu-satu. Cikgu akan bagi 2 soalan lah. Cikgu akan tunjukkan 2 soalan. Okey, soalan yang pertama, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Okey, ni dia soalan pertama. Okey, nasihat cikgu bila kita mula membuat graf jarak masa ataupun laju masa, kita buat point. Maksudnya ini A, B, C. Okey. Kenapa kita buat macam tu? Kita nak nampakkan dia punya orang cakap sempadan. Okey. Jadi dia nak cari jarak. Maksudnya kita nak cari jarak, kita kena cari luas. Jadi kita fokus satu-satu. Bila kita dah buat sempadan kat sini, kita boleh fokus. Yang pertama, kita cari luas A ke B. Luas A ke B dekat sini, cikgu akan buat warna biru. A ke B. Nampak tu A ke B? Jadi A ke B ni dia dalam keadaan petak. Bila dia dalam keadaan petak, maksudnya panjang darab lebar. Panjang dia adalah 40. Nampak ni dia buat 40 dekat atas tu. Dan lebar dia, nampak ni dia 10. Jadi luas A ke B bila dia petak, panjang dia 40, lebar dia 10, masukkan dalam formula 40 darab 10. Kita dapat 400. 400 apa? Tengok kepada nilai laju dia. Laju dia pakai meter. Maksudnya 400 meter. Habis dekat situ. Itu adalah luas untuk A pergi kepada B. Okey, luas A ke B jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Okey ke? Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak cari pula luas B ke C. Luas B ke C. Okey, luas B ke C, cikgu akan bentukkan ni B ke C. Jadi dekat sini kita sendiri nampak di dalam bentuk segitiga. Jadi keluarkan dulu nilai dia. Jadi nak keluarkan nilai dia kat sini kan tadi kita dapat 40. Tapi dekat belah bawah jangan ambil 13. Kenapa? Kita nak dari sini ke sini. Macam mana cikgu tak tahu? Okey, tengok. Akhir tolak awal. Masa dekat C 13, masa dekat B 10. 13 tolak 10. Kita dapat 3. Jadi kita letak 3 dekat sini. Itu cara dia. Jadi dekat sini
kita ada segitiga yang mana belah bawah dia 3 dan belah atas dia 40. Jadi formula untuk segitiga apa ni? 1/2 darab panjang 40 darab lebar 3. Jadi kita kira 40 darab 3 bahagi 2 kita dapat 60 meter. Jadi total jarak jumlah jarak adalah kita tambahkan A ke B 400 tambah B ke C 60. Jumlah jarak adalah 460 meter. Jelas ke semua? Contoh yang pertama, cikgu terangkan. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi kalau siapa-siapa tak faham, bagi tahu cikgu. Okey, kita pergi proceed pula kepada sesi latihan. Kita proceed kepada sesi latihan. Buat, jangan tak buat. Okey, jadi berdasarkan contoh dekat atas cikgu dah bagi. Formula dekat tepi pun cikgu dah bagi. Sekarang ni cikgu nak kamu cuba selesaikan. Cari jumlah jarak soalan nombor 2. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Okey, cikgu minta izin di ambil air kejap. Okey, cuba buat Kalau siapa-siapa ada masalah, jangan segan sila WhatsApp cikgu Cikgu jawab insya-Allah. Fazil, boleh buat tak tu Fazil? Boleh cikgu. Okey. Michelle boleh buat tak tu Michelle? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Nisa boleh buat tak tu Nisa? Tengah buat. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit Cikgu bagi lagi 3 minit.
Okey, bagus. Dan yang hantar kat cikgu. Bagus, bagus, bagus. Pandai. Amir, dapat buat ke Amir? Dapat cikgu. Dapat. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, kejap cikgu cek Kena tambahkan semua Kena tambahkan semua. Tambahkan semua. Cikgu, Ya. 1.6 tolak 0.8 dapat 0.8 kan? 1.6 tolak 0.8. Betul. Itu dia jadi pelik cikgu. Mana ada pening. Sama je. Silap tekan kalkulator tu. 1.6 tolak 0.8 dapat 1. Kalkulator pasal? Tak tahulah apa nak jadi. Sekejap. Kena reset. Kena reset. Okay. Itu maksudnya dia bundakan. Dia bundakan. Maksudnya kalkulator bazil dia baca perbundaran. 1.6 tolak 0.8. 1.6 tolak 0.8 kita dapat 0.8. Tapi dalam setting kalkulator tu kalau dapat 1 tu maksudnya dia bundarkan. Maksudnya setting kalkulator bazil dia bundarkan kepada 1.0. Nasib baik bagi tahu cikgu. Jadi kena reset balik daripada awal. Tahu ke cara reset tu? Tak tahu cikgu. Okey, cikgu send link YouTube kejap Okey semua 1 minit lagi. Boleh Fazil tangkap gambar kalkulator. Cikgu nak tengok kalkulator sebab cara lain kalkulator lain reset kalkulator dia. Okay, sekejap cikgu. Sekejap saya nak hantar sekejap hari ni. Okey. Sebab dia ada 2. Satu FX 991. Satu FX 570. Dia lain cara dia. Okey, kejap cikgu cek dah hantar kat cikgu. Ya betul. Pandai. Bagus Nisa. 100 apa ni? Ya, pandai. Bagus. Senang je kan? Besar sangat. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 2. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat soalan nombor 2. Okey. Okey, jadi Bazir nanti ambil gambar hantar kat cikgu Okey, jadi sekarang step yang pertama cikgu akan tunjukkan secara perlahan-lahan, step by step. Okey, fokus tahu fokus. Okey, lepas ni kita buat satu soalan yang terakhir lah untuk cari jarak, lepas tu kita terus pergi kepada keseluruhan. Okey, tengok betul-betul. Mula-mula kalau dengan cikgu, cikgu akan suruh kamu buat A, B, C, D. Biar cikgu akan nampak cikgu nak cari jarak apa dulu. Sebagai contoh, bila cikgu nak proceed kepada luas A pergi kepada B, cikgu akan nampak bentuk dia adalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga kat sini, ambil point yang paling tinggi kita 60. Maksudnya dia punya ni 60. Dan dia punya belah bawah
adalah jatuh kepada 0.4. 0.4. Jadi kalau bentuk segitiga luas, formula luas segitiga bro, takkan tak tahu. Okey, jadi formula luas untuk segitiga adalah 1/2 1/2 darab panjang 60 darab lebar 0.4. Cikgu tunjuk slow-slow tu. Okey, jadi cara dia, kok kamu pening nak tekan kalkulator, cara dia macam ni. Kamu tekan 60 darab 0.4. Okey, dapat 24. 1/2 tu nak buat apa? 1/2 tu kalau kamu pening nak tekan kalkulator 1/2 maksudnya bahagi 2. 24 bahagi 2. Kamu tekan je bahagi 2. Kamu akan dapat 12. Kalau kamu nak tekan straight pun boleh. Tekan 1/2 darab 60 darab 0.4. Kamu dapat juga 12. 12 apa unit dia? Unit dia tengok dekat sini. Unit dia kilometer. Maksudnya daripada pergerakan A ke B sejauh 12 kilometer. Jelas ke semua untuk A ke B? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian cikgu pergi pula kepada luas B ke C. B pergi kepada C. Jadi B ke C, cikgu akan nampak dia bentuk segi 4 tau. Jadi dekat sini cikgu buat satu segi 4. Titik yang paling tinggi dia 60. Jadi dekat sini adalah 60. Manakala belah bawah dia, jangan ambil 0.8. Ambil C tolak B. Masa akhir tolak masa awal. Masa akhir dia C 0.8. Tolak masa awal dia 0.4. Jadi kita akan dapat 0.4. Jadi jarak belah bawah adalah 0.4. Luas B ke C 60 darab 0.4. Dekat sini kita akan dapat 24 kilometer. Itu B ke C. Okey, jelas ke semua untuk B ke C? Boleh faham ke? Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey, habis luas B ke C. Sekarang ada bentuk baru. Kok cikgu, kok ada yang pening? Tak payah pening apa-apa. Kamu tengok betul-betul. Luas C pergi kepada D. Tengok luas C pergi kepada D. Dia punya bentuk, nama bentuk dia adalah trapezium. Trapezium. Jadi senang je. Cari dulu tinggi yang pertama. Cari dulu tinggi yang pertama. Tinggi pertama jatuh dekat point C. C ni pula pergi dekat 60. Jadi kita dapat dia 60 dekat sini. Selesai C. Okey, point yang kedua D. Tinggi dia jatuh dekat mana? Jatuh dekat 110. Maksudnya panjang D ni adalah 110. Okey. Kalau tak nak pening, kamu terus buat kurungan 60 tambah 110. Selesai. Okey, darab 1/2 darab dia punya lebar. Lebar dia dekat belah bawah adalah 1.6 tolak 0.8. Jadi kita akan dapat 0.8. Maksudnya dekat bawah dia 0.8. Jadi darab 0.8. Selesaikan satu-satu. 60 tambah 110 kamu dapat 170 darab 0.8. Jadi dekat sini kita tekanlah kalkulator. Kita akan dapat sini 68 kilometer. Jadi jumlah jarak A ke B 12. Tambah jarak B ke C 24. Tambah C ke D 68. Jadi dekat sini kita tambahkan ketiga-tiga, kita akan dapat 104 kilometer. Jelas ke semua? Boleh faham ke cara nak cari luas tu? Okey ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus.
Okey, kita cuba lagi soalan. Soalan yang terakhir. Cikgu target soalan yang terakhir. Kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, cikgu buka besar-besar. Dan formula dia pun cikgu buka besar-besar. Untuk formula, kamu kena salin. Salin dalam nota. Sebab apa? Sebab nanti dalam periksa, formula tidak diberikan. Formula jarak tak diberikan. Formula luas tak diberikan. Okey, jadi selesai soalan tadi. Okey, cikgu bagi masa ada yang nak ambil gambar. Okey, ambil gambar. Mana yang tak dapat, mana yang salah, ambil gambar. Cikgu bagi masa 15 ke 20 saat. Michelle, macam mana Michelle? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, mantap. Okey, Basil. Alright tak alright? Dah WhatsApp cikgu belum Basil? Dah cikgu dah hantar. Okey, jap. Cikgu tunjuk. Mana gambar kalkulatornya? Okey, Amir. Dapat ke Amir macam cikgu tunjuk tu Amir? Dapat Cikgu. cikgu. Okey. Oh, kalkulator sama macam cikgu je. Okey, jadi dah habis dah masa yang cikgu bagi untuk salin, ambil gambar. Kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, cuba cari jumlah jarak untuk soalan yang ini. Okey, cuba buat Cikgu tolong Bazil kejap. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya cikgu, WhatsApp cikgu Kejap Bazil, cikgu WhatsApp link YouTube tau. Okey cikgu. Tu dia. Senang je, 30 saat je. Video tu 30 saat je. Cikgu, nak tanya. Ya. Yang untuk bahagian B dia tu, dia kita Okey. ambil dia 95 tolak kosong ke ataupun 95 tolak 45? Yang mana? Yang mana? Yang bahagian A ke B tu. Okey, A ke B. A ke B. 95 tolak kosong ke cikgu? Ke 95 tolak 45? 95 tambah 45 dah Bazil. Oh. Tapi bukan panjang seluruh dia 95 ke cikgu? Tinggi yang ni 95. Tinggi yang ni 95. Tinggi yang ni 45. Jangan tengok segitiga ni. Tengok trapezium. Sebab saya tengok Okey. ada tulis 95. Tinggi dia ke sini 95. Tinggi yang ni 45. Okey, tambah. Nampak dah? Dah cikgu. Okey, mantap. Siapa ada soalan lagi tanya je Tanya je cikgu. Okey, boleh buat soalan yang seterusnya.
Cikgu, Ya. soalan dia nak jumlah semua jarak Yes, jumlah semua jarak. Okey, terima kasih. Ya, kita kena tambahkan semua. Kalau dia kata jumlah jarak, kita kena tambahkan semua. Kalau dia kata spesifik kepada jarak tertentu, tak perlu tambahkan. Semoga menjawab. Okey, dah ada yang dah hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Oh, jawapan pun lain-lain. 36. 136 ada. 134 ada. 36, 134. 134 ada. 2. Nisa berapa? Nisa 98. Okey, tak apa. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa untuk semua buat. Kalau ada masalah, jangan segan-segan lah WhatsApp cikgu. Cikgu tanya, cikgu bagi tahu lah apa yang untuk menjawab. Bagi tahu cikgu. Berlisa. Berlisa, okey ke setakat ni Berlisa? Ada perlukan bantuan ke dari cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Okey, tepat pukul 9.45 cikgu akan terangkan. Lepas ni kita nak cuba buat soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Sekarang dah pukul 9.45. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada soalan ni. Okey, jadi ada dah lebih kurang 7 orang dah hantar kat cikgu. Baguslah, bagus. Kurang-kurangnya kita mencuba. Okey, jadi untuk soalan ni dengan cikgu suka untuk buat A, B, C, D. Okey, dah A, B, C, D. Kemudian kita cari luas satu-satu, senang je. Okey, luas pertama yang kita nak cari adalah luas A ke B. Luas A ke B, kamu akan nampak luas dia bentuk trapezium. Luas trapezium dia pula bentuk yang paling tinggi 95, iaitu dekat A kita. 95. Dan B kita 45. Okey, sini 45 kita. Dan belah bawah dia adalah 0.6. 0.6. Habis. Jadi sekarang luas dia adalah 1/2 darab 95 tambah 45. Ada orang tanya, kat mana yang nak tambah? Kenapa tak tambah 0.6? Kita tambahkan yang selari. Kita tambahkan yang selari. Untuk siapa-siapa tak tahu trapezium dia boleh jadi baring. Trapezium boleh jadi baring. Dan dia boleh jadi tegak. Ini adalah situasi dia tegak. Dan ini adalah situasi dia dalam keadaan baring. Jadi yang mana kena tambah? Yang dalam keadaan selari. Ini maksud dia selari. Sama. Okey, jadi kita teruskan. 0.6 dekat belah bawah. 0.6. Okey, selesaikan semua. Kita tekan kalkulator. Tekan satu-satu. 1/2 95 tambah 45. Dapat 140 darab 0.6. Jadi dekat sini kita selesaikan. Kita akan dapat 42.
Unit dia apa? Nak tengok unit dia, tengok dekat paksi Y, tengok dekat unit laju. Kilometer. Jadi 42 kilometer. Jelas ke semua untuk A ke B? Boleh faham? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, seterusnya luas B ke C. Luas B ke C dia jatuh dekat sini. Okey, kalau kamu nampak dia peta. Peta. Okey, sekarang tinggi dia 45. 45. Dan lebar dia dekat bawah, jangan ambil 1.4. Kita ambil 1.4 tolak 0.6. 1.4 tolak 0.6 kita dapat 0.8. Jadi luas dia apa? 45 darab 0.8. Okey, jadi 45 darab 0.8 kita dapatlah jawapan dia 36 kilometer. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada luas C ke D. Tengok ni, cikgu ajar satu-satu. Luas C ke D pun dia bentuk trapezium. Lukis dulu bentuk trapezium. Masukkan ukuran. Nampak tu satu-satu cikgu tunjuk. Kalau kita tak mahir lagi, cikgu assume diri cikgu tak mahir. Walaupun hakikatnya cikgu tak mahir lah. Cikgu keluarkan bentuk. Lepas cikgu keluarkan bentuk dia apa? Cikgu akan masukkan nilai yang ada. Okey, kat D nilai paling tinggi 95. Cikgu masukkan nilai yang ada. Dekat C 45. Cikgu masukkan nilai. Kemudian dekat belah bawah 2.2 tolak 1.4. 2.2 tolak 1.4. Kita dapat 0.8. Masukkan dalam formula 1/2. 95 tambah 45 darab 0.8. Cikgu terus tekan kalkulator 95 tambah 45 darab 0.8 bahagi 2 kita dapat 56. Jadi bila cikgu nak cari jumlah jarak, tengok ke depan tau. Jumlah jarak bagi soalan ni cikgu kena tambahkan semua. A ke B kita ada 42 km tambah B ke C kita ada 36 tambah C ke D kita ada 56. Jadi kita tekan kalkulator 42 tambah 36 tambah 56. Kita dapat 134 km. Inilah jumlah jarak perjalanan bagi soalan ni. Okey, cikgu bagi masa untuk salin mana-mana yang salah, mana-mana yang tak betul sikit-sikit ke, buat correction. Jadi tips dia dekat sini, mula-mula kita define dulu mana yang kita nak kira. Jadi cara nak define, cikgu ajar masukkan A, B, C, D tu yang pertama. Yang kedua, contoh cikgu pergi kat A, B. Cikgu keluarkan dulu bentuk apa yang terlibat. Lepas tu, itu pertama. Cikgu keluarkan bentuk yang terlibat, masukkan ukuran, masukkan dalam formula. 3 benda kena ada. 3 benda kena ada. Keluarkan bentuk, keluarkan ukuran, masukkan dalam formula. Kita buat hati-hati. Sebab apa? Sebab matematik ni, satu je silap, dia akan bagi kesan pada kita punya jawapan. Alright tak alright tu? Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh Okey ke? cikgu. Okey. Okey. Wan Farisha, jelas Wan Farisha? Jelas cikgu. Okey. Bazil. Dapat dah Bazil? Dah hantar cikgu. Oh, ya. Yeah. Okey. Okey. Bagus. Okey. Cikgu harap jelas. Zarif. Macam mana Zarif Zakwan? Boleh. Boleh Okey. Kalau siapa-siapa perlukan bantuan daripada cikgu, bagi tahu biar cikgu tunjukkanlah. Okey, habis dah. Habis dah. Cikgu ada masa lebih kurang 38 minit
untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan graf. Okey. Hitung nilai V semua ni. Kejap semua. Jarak. Okey, kita jawab soalan ni Okey, jadi Kak Cikgu harap kamu tak ngantuk lah. Okey, teman cikgu sikit, masing-masing boleh buka kamera balik. Cikgu takut Adian dah terlelap dah. Nisa dah terlelap ke Nisa? Ke ada lagi? Ada tak tu? Ada. Ada, okey. Okey, jadi cikgu nak jawab soalan ni. Kenapa cikgu nak jawab? Sebab cikgu nak ajar kamu macam mana nak dapatkan tips-tips menjawab tu. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Regang-regangkan diri sikit. Kita dah masuk kepada bahagian yang penting. Jadi bahagian penting ni adalah cikgu nak ajar cara-cara nak jawab soalan. Cara-cara nak jawab soalan. Okey. Jadi sebenarnya tengok balik nota-nota tu balik, ambil gambar. Okey. Clarin, boleh ke cikgu nak teruskan soalan nombor 1 ni? Boleh cikgu. Okey, cikgu tak tahu cikgu boleh sempat berapa banyak. Mungkin ni sahaja soalan contoh dan satu soalan latihan. Lepas tu dah habis dah kelas. Sebab dia makan masa. Okey, jadi cikgu akan terangkan perlahan-lahan. Okey, cikgu baca soalan. Kamu dengar dengar penjelasan cikgu. Kalau ada soalan nak tanya, angkat tangan. Bukan angkat tangan secara real life. Tu angkat tangan kat virtual. Graf laju masa di sebelah menunjukkan sebuah teksi, gerakan sebuah teksi dalam 34 saat. Nampak ni 34 saat. Masa dia 34 saat. Nyatakan, okey, kita pergi kepada soalan A, laju seragam dalam laju seragam. Bila apa yang dimaksudkan dengan laju seragam? Laju seragam adalah laju awal dengan akhir tu sama. Okey, cikgu nak jawab soalan, cikgu buat A, B, C, D. Dekat sini cikgu akan nampak laju seragam adalah pada B ke C. Sebab apa? Sebab nilai dekat B, laju dekat B adalah 38. Unit dia tengok dekat atas, meter per second. Dan laju dekat C pun 38 meter per second. Inilah yang dimaksudkan dengan laju seragam. Okey. Jadi laju seragam, dia tanya apa laju seragam dia? Jadi laju seragam dekat sini adalah pada 38 meter per second. Per saat. Tu jawapan dia. Okey, A1. Jelas ke? Boleh faham ke kenapa cikgu dapat 38? Zarif, okey Zarif? Okey Zarif, boleh faham? Okey, faham. Kalau laju seragam tu maksudnya nilai laju awal dengan akhir tu sama. Okey, kita tengok B dengan C. B ke C. Maksudnya awal kita B, akhir kita C. Jadi dekat awal kita 38. Dekat akhir kita 38 juga. Maksudnya nilai laju dia tu sama. Jadi itulah nilai laju seragam. Inilah location ataupun lokasi laju seragam tu. Wan Farisha, jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, nombor 2. Tempoh masa kereta tu bergerak dalam keadaan laju seragam. Maksudnya dekat sini dia bercakap tentang B ke C. Awal kita dekat B, akhir kita dekat C. Dia nak tempoh masa. Tempoh masa laju seragam. Senang je. Akhir tolak awal. Masa akhir 20.
tolak masa awal B 10. 20 tolak 10, kita dapat 10. 10 apa? Unit dia tengok pada sini. 10 saat. Itu cara kita nak jawab soalan A1 dan A2. Jadi cikgu harap jelas untuk A. Habis dah untuk A. Kalau ada soalan tanya cikgu. Amar. Jelas ke Amar untuk A2? Boleh faham? Boleh cikgu, boleh. Okey, baik. Habis. Okey, cikgu akan pergi proceed kepada soalan B. Ini soalan A. Cikgu dah jawab soalan A. Cikgu akan proceed kepada soalan B. Kadar perubahan laju dalam masa 14 saat yang terakhir. Bila kita cakap yang terakhir, kita pandang daripada belakang. Jadi kita cek. 14 saat itu daripada mana? 34 tolak 20, kita dapat 14 saat. Maksudnya soalan B bercakap tentang pergerakan daripada C ke D. Sebab itulah penting untuk kita buat A, B, C, D tu. Okey, jadi kita cakap tentang pergerakan C ke D. Dia nak apa? Dia nak kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju, formula dia adalah laju awal. Apa laju awal dia? Sini kan kita dah tunjuk C ke D. C tu tempat kita mula, D tu tempat kita habis, akhir. Jadi laju awal kita C. C kita apa? C kita 38. Tulislah 38. Laju akhir. Laju akhir. Laju akhir kita D. D kita berapa? Dah jatuh dekat poin bawah sekali. 0. Jadi 0. Masa dia dah bagi kan 14 saat yang terakhir. Kalau dia tak bagi pun, akhir tolak awal. Akhir kita 34, awal kita 20. 34 tolak 20. Masa kita 14 saat. Ni meter per saat, ni meter per saat. Jadi perubahan laju. Laju awal 38 tolak laju akhir 0 bahagi 14. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 38 bahagi 14. Kita dapat 2.71 meter per second. Jangan bagi sama dengan nilai laju, tambahkan dia kuasa 2 dekat bahagian saat dia. Jadi inilah jawapan dia. Kalau jawapan kamu dapat dalam positif, kalau jawapan, silap dia terbalik. Sorry. Laju akhir. Laju akhir 0, tolak laju awal 38, kamu akan dapat negatif tau. Negatif dekat sini maksudnya dia nyah pecutan, deceleration. Jelas ke semua untuk soalan B1? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Cikgu terang slow-slow tu tahu. Kalau siapa ada masalah, bagi je tahu cikgu, nanti cikgu terangkan lagi sekali. Okey, ini adalah soalan B1. Okey, kita pergi pula kepada soalan B2. Jarak yang dilalui dalam meter bagi 20 saat yang pertama. Cikgu padam yang lain Okey, cikgu padam yang ni, cikgu padam yang ni, okey, cikgu padam yang ni. Sekarang dia minta jarak dari mana ke mana? 20 saat yang pertama. Sampai sini ke? Tak, sini baru 10. Jadi dia nak minta sampai sini. Jadi jarak yang kita kena cari adalah A ke C. Jadi jangan gelojoh nak terus buat A ke C. Kita cari dulu A pergi kepada B. A pergi kepada B. Trapezium. Cikgu keluarkan bentuk trapezium. Paling tinggi 80. Paling rendah 38. Jarak belah bawah 10. Jadi dekat sini cikgu dapat 1/2 darab 80 tambah 38 darab
10. Jadi kita tekan kalkulator. 80 tambah 38 darab 10 bahagi 2. Kita dapat jawapan dia 590. Unit dia meter. Unit dia meter. Ini baru A ke B. Sekarang B ke C. B pergi kepada C. Dia petak. Petak maksudnya tinggi dia dekat sini adalah 38. Panjang dia dekat sini adalah 10. 38 darab 10. Kita akan dapat 380 dan dia punya unit meter. Jadi jumlah jarak dia apa? 590 tambah 380. Jadi kita akan dapat jawapan dia 970 meter. Inilah jawapan B2. Macam yang kita buat latihan tadi. Jelas ke semua untuk soalan B2? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Clarin, jelas ke Clarin? Boleh faham B2? Jelas cikgu. Okey, kalau tak jelas bagi tahu cikgu kan. Michelle boleh faham ke B1 dengan B2? Perlukan penjelasan ke? Boleh cikgu, faham. Okey, baik. Okey, siapa-siapa tak faham bagi tahu cikgu kan. C, huraikan pada gerakan kereta tu dalam 24 saat yang terakhir. 24 saat yang terakhir tu maksudnya apa? Okey, untuk huraikan ni cikgu pergi kepada sebelah. Cikgu pergi kepada soalan yang di sebelah. Okey, sebab tak muat. Nanti tak nice. Tak nice, takut tak faham. Okey, tengok Okey, kita jawab pula soalan C. Huraikan gerakan kereta itu dalam 24 saat yang terakhir. Kalau dia cakap terakhir, pandang daripada sini. Sini baru 14. Sini 10. Jadi total dia adalah 24 saat. Jadi dia suruh kita huraikan. Okey. Jadi bila dia suruh huraikan dekat sini, kamu carilah. Kamu carilah apa-apa maklumat yang kamu boleh terangkan. Itulah maksud cikgu. Okey. Maksudnya kamu kena cari maklumat dekat BC dengan CD. Okey, jadi dekat sini kita nak pergi kepada BC dulu. B ke C. B ke C. Kalau ada yang pening, cikgu akan tunjuk. Okey, B ke C. Bila cikgu cakap huraikan, kamu kena faham kena huraikan B, C, D ni. Jadi yang pertama sekali kita cari jarak. Jarak B ke C. Sorry, cikgu tak terlupa nak mention tentang jarak. B ke C kita dah kira tadi. Sini 38, sini 38, sini 10. Cikgu tulis kemas-kemas ni. Jadi 38 darab 10. Jadi jarak dekat B ke C 380 meter. Selesai B ke C. Kemudian C ke D. C ke D. Keluarkan. Dia punya tinggi 38. Dia punya bawah 14. Jadi 1/2 darab 38 darab 14. Jadi kita akan dapat jarak dia 38 darab 14 bagi 2. 266. Jadi jumlah jarak daripada B ke D adalah 380 tambah 266. Kita akan dapat 646 meter. Jarak kita dah ada dah. Jarak kita dah ada. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey. Jarak dah ada. Ni jarak tau. Ni jarak tau. Ini jarak. Okey, kemudian masa. Masa kita dah ada dekat sini. Iaitu 24 saat. 24 saat. Okey.
Macam mana kita nak dapat laju daripada B ke D? Cikgu nak tanya. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Jarak dah ada. Masa dah ada. Laju, macam mana cikgu nak cakap tentang laju? Cikgu nak tanya Nisa. Macam mana cikgu nak cakap laju B ke D ni macam mana? Buat kadar perubahan laju? Tak boleh. Kadar perpuluhan laju. Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju tu dia punya pecutan dengan nyah pecutan. Tak boleh. Jadi dekat sini kita huraikan dia pakai laju purata. Nice try nice try. Jadi laju purata kita ada juga dekat sini. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu adalah formula laju purata. Jumlah jarak 646. Jumlah masa 24 saat. Jadi 646 bahagi 24 kita dapat 27 meter per second. Ini adalah kita dapat laju purata dia. Jadi inilah dia punya huraian. Ada yang tanya cikgu tak terangkan tentang pecutan ke, nyah pecutan ke. Kenapa? Sebab dia mention tentang B ke D. B ke D. Tapi kalau kamu nak masukkan juga, kalau guru sekolah kamu strict sangat kan, nak masukkan juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dia ibarat kamu cari huraian B ke C, C ke D, iaitu kalau nak cari nilai dia punya laju pecutan. Contoh, B ke C laju seragam. Laju seragam 38 meter per saat. Kenapa cikgu tak huraikan dia punya laju dengan pecutan? Cikgu tunjuk. Jadi B ke C tiada nilai pecutan. Okey. Jadi B ke C ni dia 10 saat je. Dia 10 saat. Dia minta apa? Dia minta dalam 24 saat. Okey, lepas tu kita cari pula C ke D. C ke D. Laju dia 38 tolak 0 bahagi 14. Jadi yang ni kita dah kira tadi. Kita dapat negatif 2.71. Ini adalah nyah pecutan. Tapi tak apalah, bila nak minta huraian kalau dia minta panjang kan, pastikan ada nilai ni, jarak, masa dengan laju purata. Yang nak extra mark baru kamu cari dia punya nilai pecutan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Gerakan kereta. Kamu bagi tahu lah. Gerakan kereta selama 24 saat berjarak 646 meter dalam laju purata 27 meter per second. Inilah jawapan untuk huraian. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya je tau. Tanya je. Jadi tak payah pening-pening. Tak payah cari ini. Tak payah cari ini. Ini je. Ini sahaja. Melainkan dia minta. Sebab kita tengah cari B ke D. Kalau cikgu dia minta huraian C ke D, cikgu akan bagi tahu jarak, laju pecutan dia, nyah pecutan dia, dan cikgu akan bagi tahu dia punya masa. Tapi dekat sini B ke D, sini tak ada pecutan, sini ada pecutan pula. Selalunya kalau dekat situasi macam tu, kita terus bagi dia punya laju purata. Ni laju purata. Jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, cikgu harap jelas.
Okey, tengok dah pukul berapa dah? 10.12 dah. Okey, jelas ke soalan A, B dekat sini dan soalan C dekat sini? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okey. cikgu. Okey. Ambil gambar lah. Ambil gambar. Kalau macam tak sempat ambil gambar. Cikgu tunjuk kat sini. Ni. Semua soalan ni cikgu jawab. Kenapa lama? Sebab cikgu terangkan perlahan-lahan untuk kamu tau. Untuk kamu. Yang ngantuk. Cikgu pun ready air dekat sebelah. Kamu lagi lah kena ready. Okey, Clarin. Macam mana Clarin? Jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Amir. Amir ada soalan nak tanya? Tak ada dah. Okey. Jadi kita cuba buat satu soalan Okey, kita cuba buat satu soalan. 2AB. Okey, cuba buat soalan ni. Cikgu bagi masa 6 minit. Ini soalan terakhir dah. Ini soalan terakhir dah. Ni macam yang cikgu buat tadi je Jangan pening-pening tau. Jangan pening-pening. Kalau pening WhatsApp cikgu cikgu bantu. Okey. Sebab cikgu A2 tu macam mana? Kalau dekat A1 ni dia minta berapa nilai laju seragam dia. Kalau nombor 2 ni dia nak tanya kita berapa tempoh masa laju seragam tu. Tu je. Jadi A1 ni kalau jawapannya apa? 14 je lah. 14 je lah jawapannya. 14 MS negatif 1. Nombor 2 tempoh masa dia apa? Ambil 60 tolak 30. 30 saat. Itu je A1 dengan A2. Cikgu terbagi jawapan pula dah. Okey. Sebab ada yang tanya.
Okey. Buat cikgu bagi masa lagi 2 minit. Ni soalan terakhir dah tau soalan terakhir dah. Kalau siapa-siapa ada masalah bagi tahu cikgu, cikgu bantu. Cikgu, Ya. yang C itu macam mana nak huraikan gerakan kereta itu ketika laju seragam? Okey, bila cikgu cakap tentang huraikan kalau dia cakap laju seragam, kalau dia cakap laju seragam, yang pertama tak ada pecutan. Bagi tahu apa laju seragam dia, bagi tahu jarak dia, bagi tahu masa dia. 3 tu je. Okey. Seragam Okey. jarak. Jarak, masa dengan apa laju seragam dia. Buat cikgu tunggu. Okey, dah ada yang dah hantar kat cikgu. Itu ikut kefahaman sendiri. Tak apalah, baguslah, nice try. Betul je. Mungkin dapat negatif kan? Itu saya buat jarak sendiri. Betul-betul. Kena cari jarak dia sendiri. Okey, habis dah masa. Cikgu akan mula terangkan soalan dekat depan. Okey, hantar kat cikgu Okey, pandai. Okey, cikgu akan buat secara singkatlah. A1 nyatakan laju seragam dia. Apa laju seragam dia dekat sini? Okey, kalau kita nak tengok laju seragam dia, kamu tengok yang dia mendata dekat sini. Maksudnya A1 laju seragam dia adalah 14 meter s negatif. 14 per meter per saat. Meter per saat. Okey, nombor 2, berapa tempoh dia? Tempoh dia ni 60 tolak 30, kita dapat 30 saat. A1 dengan A2. Ni cikgu buat ringkas dah. Okey, B1. B1. Kadar perubahan laju bagi 30 saat yang pertama. A, B, C. 30 saat pertama. A ke B. Maksudnya A itu awal, B itu akhir. Jadi laju akhir tolak laju awal. Laju akhir kita 14. Tolak laju awal kita 34. Per dengan masa kita 30. Jadi dekat sini kita akan dapat 14 tolak 34 bahagi dengan 30. Kamu akan dapat negatif 0.67. Meter per saat meter per saat kuasa 2. Jadi negatif ni maksudnya apa? Maksudnya nyah pecutan. Maksudnya pecutan tu apa? Makin slow, makin perlahan. Habis B1. B2. B2.
jarak yang keseluruhan dilalui dalam meter. A ke B. Berapa jarak A ke B? A pergi kepada B. Dekat sini kita ada 34. Dekat sini kita ada 14. Bawah kita ada 30. 34 tambah 14. 1/2 darab 30. Kita tekan kalkulator. 34 tambah 14 darab 30 bahagi 2. Okey, jadi dekat sini kita dapat 720. Apa unit dia? Ni, tengok kat unit laju, meter. A ke B adalah 720 meter. Kemudian B ke C pula. Dia minta jarak keseluruhan kan? Jarak keseluruhan. B ke C. Bawah dia 30. Bawah dia 30. Atas dia 14. Jadi dekat sini 14 darab 30. 14 darab 30 kita dapat 420 meter. Jadi jarak keseluruhan adalah 720 tambah 420. Jadi dekat sini kita akan dapat 1140 meter. Ini jawapan B2. Ini jawapan B1. Ini jawapan A2. Ini jawapan A1. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu. Okey. Okey, soalan C, huraikan. Huraikan apa ni? Huraikan semasa laju seragam. Laju seragam B ke C. Maksudnya dia suruh kita huraikan B ke C. Apa laju dia? Apa laju seragam dia dekat sini? Laju seragam dia adalah pada 14 meter per saat. Apa jarak dia dekat sini? Jarak dia kita dah kira dekat sini tadi 420 meter. Apa masa dia? Masa dia dekat sini 60 tolak 30 kita dapat 30 saat. Jadi bila dia minta huraikan laju seragam pada 14 meter per saat berjarak 420 meter dalam masa 30 saat. Itu sahaja. Kamu kena fikirkan satu ayat lah, buat sendiri. Yang mana dalam ayat tu ada poin-poin penting ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jelas cikgu. Okey. Kalau tak faham bagi tahu cikgu. Cikgu tolong. Cikgu tolong. Jangan risau. Okey, yang tak dapat salin. Yang tak dapat salin. Okey, jadi masa kita ada lebih kurang 2 minit sahaja. Cikgu bagi masa untuk salin ni sekejap. Lepas ni cikgu nak buat rumusan. Cikgu nak buat rumusan sebelum kita tutup kelas kita ni. Kita tak tahu dah bila kita nak belajar balik soalan ni. Kita nak belajar balik tentang graf laju masa. Mungkin nak dekat SPM nanti baru kita buka graf laju masa. Jadi jauh gap tu. Jadi salin elok-elok, simpan nota ni kemas-kemas. Simpan nota ni kemas-kemas. Okey, habis dah masa. Okey, Clarin, okey ke Clarin? Jelas ke? Kita keluar dah. Nisa okey ke Nisa? Semuanya boleh faham? Boleh lah sikit. Boleh lah sikit. Kat mana yang Nisa confused tu? Dekat graf ni lah. Nak cari dia punya laju Nisa faham? Macam mana? Faham. Dia punya kira laju seragam tu tak faham. Nak laju seragam tak payah kira. Laju seragam kita tengok je kat sini. Bukan. Yang huraikan tu. Oh, huraikan. Okey, kalau kamu pening tentang huraikan, siapa-siapa yang pening tentang huraikan, huraikan ni kita nak tengok rumusan. Okey. Dalam huraian, cikgu akan terangkan tentang huraikan. Okey, disebabkan dia Nisa tak faham tentang huraikan kan, cikgu tunjuk. Dalam huraikan, kalau dia minta satu bahagian sahaja, contoh A ke B sahaja. Okey, contoh kita ada graf.
Okey, tunjuk. Cikgu buat kemas-kemas. Okey, tengok semua. Kita buat kemas-kemas. Okey. A, B, C. Dia minta huraikan A ke B je tau. Dalam huraikan, maklumat yang kamu kena ada yang pertama adalah nilai laju. Maklumat yang kedua, nilai masa. Maklumat yang ketiga, nilai pecutan. Nilai pecutan. Maklumat yang keempat, adalah tentang jarak. Okey. Jadi laju ni, kalau laju ada, kalau laju dia dalam keadaan seragam, secara automatik pecutan tu takkan ada. Contoh AB, tak ada pecutan. Tapi bila cikgu pergi kepada soalan BC, dia nak minta huraikan BC dengan AB, laju seragam tu ada. Bila laju tu seragam, maksudnya pecutan tu tiada. Maksudnya cikgu kena bagi tahulah berapa nilai laju dia. Kalau cikgu minta huraikan untuk daripada B ke C, dia ada nilai pecutan ataupun nyah pecutan dekat sini tau. Dia ada nilai perubahan nilai laju. Maksudnya laju seragam tu kamu tak payah nak bagi tahu laju dia berapa. Kamu bagi tahu je pecutan dengan nyah pecutan dia berapa. Jelas ke Nisa kat sini? Boleh faham? Okey, boleh faham Nisa? Boleh. Okey. Kalau cikgu minta huraikan keseluruhan, maksudnya lebih daripada satu bahagian. Contoh, daripada A pergi kepada C. Cikgu minta huraikan A ke C. Jadi bila cikgu minta huraikan A ke C, kita still laju dengan pecutan, jangan bagi tahu. A ke C maksudnya keseluruhan perjalanan. Dia melibatkan lebih daripada satu section. Section pertama AB, section kedua BC. Bila cikgu minta huraikan daripada A ke C, kamu bagi laju purata. Kamu bagi laju purata. Yang kedua, kamu bagi nilai jarak. Yang ketiga, kamu bagi nilai masa. Tak perlu bagi tahu laju seragam dia, tak perlu bagi tahu dia punya pecutan dia berapa. Itu kalau lebih daripada satu section. Okey, menjawab ke Nisa? Boleh faham? Boleh cikgu. Ini siapa-siapa yang pening tentang huraikan ni, tengok betul-betul yang ni yang cikgu tunjuk ni. Okey. Jadi cikgu nak buat rumusan bila cikgu bercakap tentang laju dan masa, laju masa, cikgu nak kamu tanya diri kamu, dah tahu ke daripada graf ni untuk dapatkan nilai laju? Dah tahu ke daripada graf ni nak dapatkan nilai masa, nilai pecutan, nilai jarak? 4 benda ni habis kelas kamu kena tanya diri kamu, dah tahu ke belum? Kalau tak tahu, tengok balik dekat yang awal sekali cikgu ada tunjuk. Dekat sini. Dekat sini cikgu ada tunjuk awal sekali. Okey. Jadi habis dah tahu revision kita untuk graf gerakan. Next kelas cikgu pergi kepada set. Cikgu pergi kepada set. Ini kita cari nilai jarak, ada 3 soalan. Okey, 2 soalan kita bercakap tentang penyelesaian soalan melibatkan graf laju masa. Okey. Jadi cikgu harap jelaslah untuk kelas kita hari ni. Kalau tak faham apa-apa, bagi je tahu cikgu. Okey semua, jadi sampai situ sahaja untuk kelas kita malam ni. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cikgu. Okey. Sama-sama. Okey, sama-sama.